Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah, syukur pada Allah kita bertemu dalam majlis ilmu pada kali ini. Apa khabar semua? Semoga dalam keadaan sihat hendaknya. Ya, bagaimana suasana menyambut Ramadan dalam tempoh PKP ni? Walau apa pun keadaannya, sama-samalah kita bersyukur dan jangan sesekali kita merungut kerana apa saja yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah pastilah mempunyai hikmah dan juga kebaikannya. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pada hari ini saya akan membacakan beberapa hadis dari kitab Al-Ahadithul Muntakhabah ataupun hadis-hadis pilihan berkaitan dengan kelebihan anak perempuan dalam Islam. Ya, sama-sama kita baca hadisnya dulu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ما من مسلم له بنتان فيحسن إليهما ما صاحبتاه أو صاحبهما إلا أدخلتاه الجنة. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa daripada kalangan orang Islam yang mempunyai 2 orang anak perempuan dan dia berlaku baik terhadap mereka selama mereka berdua tinggal bersamanya atau dia tinggal bersama mereka, maka pastilah mereka berdua akan menjadi sebab dia boleh memasuki syurga. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadis seterusnya ialah an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'ala jariyataini dakhaltu ana wa huwa al-jannata kahataini wa asyara bi usbu'aihi. Daripada Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memelihara dan membesarkan 2 orang anak perempuan, maka saya dan dia akan memasuki syurga seperti keadaan 2 jari ini, dan baginda sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan 2 jari baginda. Hadis riwayat At-Tirmizi. Alhamdulillah, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka apabila kita mendengar hadis-hadis yang saya bacakan tadi, jelas menunjukkan bahawa kedudukan anak-anak perempuan dalam Islam adalah sangat mulia dan mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu sehingga disebut oleh Rasulullah bahawa mereka ini boleh menjadi asbab kedua ibu bapa mereka dimasukkan ke syurga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, jangan kita bersedih jika dikurniakan anak perempuan ke semuanya, ataupun dikurniakan anak lelaki ke semuanya, semua yang Allah kurniakan kepada kita itu adalah rezeki, semuanya baik belaka. Kita kena jadi hamba Allah yang bersyukur dan sentiasa bersyukur dengan apa saja rezeki yang Allah kurniakan. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tengok kedudukan anak-anak perempuan dalam Islam ini sudah pastilah kita dapat membezakan kedudukan anak-anak perempuan pada zaman jahiliah dahulu. Bagaimana kita sedia maklum bahawa kedudukan mereka ini pada satu ketika dahulu telah disebutkan dalam Al-Quran, sebagai contohnya dalam surah An-Nahl ayat 58. Suasana dalam kehidupan masyarakat jahiliah ini jelas berbeza dengan umat Islam, yang mana mereka menganggap anak-anak perempuan ini membawa keburukan, sehingga kan disebut dalam Al-Quran bahawa ketika mereka mendengar berita tentang kelahiran anak perempuan, maka hitamlah merah padam wajah mereka kerana sangat malu dan sangat marah. Bermakna mereka tidak menyukai kelahiran anak perempuan. Kenapa agaknya? Jadi di sini sebenarnya ada sebabnya, iaitu anak-anak perempuan pada zaman jahiliah dahulu dianggap sebagai satu musibah.
ya. Anak-anak perempuan juga dianggap boleh mendatangkan malu kepada keluarga dan juga boleh menjadi sebab ataupun penyebab kemiskinan. Maka sebab itulah anak-anak perempuan ini dibunuh dengan cara ditanam hidup-hidup pada zaman jahiliah. Baiklah saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad kena selalu bersyukur, ya, banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kedudukan wanita, kedudukan anak perempuan diangkat, ya, ke tempat yang mulia dalam Islam. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, apabila kita membincangkan tentang kelebihan anak perempuan yang boleh menjadi sebab ataupun asbab, ya, kedua ibu bapa dimasukkan ke syurga ini, maka adalah lebih baik kalau kita bincangkan, ya, apakah ciri-ciri anak-anak perempuan yang mana mereka ini berupaya, ya, menjadi penyebab ibu bapa mereka masuk ke syurga, ya. Baiklah, kita akan cuba mengupas beberapa ciri, beberapa sifat yang perlu ada pada anak perempuan, ya. Yang pertamanya, ciri yang perlu ada pada anak perempuan solehah ini ialah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Jadi kita sebagai umat Islam, ya, mestilah, ya, sentiasa taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak perempuan, ya, taatlah kita kepada pencipta kita, ya. Apa saja suruhan Allah, perintah Allah, kita ikut, ya. Apa saja larangan Allah, kita tinggalkan, ya. Jadilah hamba yang sentiasa patuh, ya, kepada segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, jika kita bincangkan tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita mestilah menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jaga hubungan sebaik-baiknya. Sebagai contoh, dalam bab solat. Dalam bab solat ni perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena buat dengan sebaik-baiknya. Jadi anak-anak perempuan, ya, sekalian, saya nak tanya, ada tak, ya, di antara kita ini yang pernah tinggal solat? Jawab dengan jujur, ya. Tapi bagaimanapun, ya, saya berharap semua daripada kita ini, ya, sentiasa menjaga solat, ya, dan juga tidak pernah meninggalkan solat dengan sengaja, insya-Allah. Baiklah, ya, berkaitan dengan solat ini, ya, anak-anak sekalian, ya, para remaja, anak-anak perempuan, ya, perlu mendisiplinkan diri. Daripada kecil dilatih menunaikan solat, ya, sehingga remaja perlulah menunaikan solat pada awal waktu, ya. Jadi janganlah sampai umur telah mencapai 20 tahun, ya, tetapi masih lagi memerlukan bantuan ibu bapa untuk mengingatkan tentang solat. Masih lagi perlu ibu bapa kejutkan untuk bangun solat, ya. Sepatutnya anak-anak perempuan, ya, pada peringkat usia begini, ya, sudah boleh mendisiplinkan diri, malah boleh menjadi contoh, ya, untuk adik-adik yang masih kecil, ya. Jadi jaga solat kita, lakukan dengan cara yang terbaik, dengan cara paling sempurna, ya, penuh khusyuk dan khuduk serta ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik, ya, seterusnya dalam bab menjaga hubungan dengan Allah ini juga kita mesti jaga puasa. Saya ambil beberapa contoh lah, ya. Jadi puasa ini juga satu perkara yang sangat penting, ya. Anak-anak perempuan, ya, perlu ambil berat, ya, perlu mendisiplinkan diri dalam ibadah puasa daripada usia remaja, ya, sampailah kepada penghujung usia, ya. Jadi dari kecil kita sudah dilatih untuk berpuasa, ya. Kemudian janganlah kita sewenang-wenangnya tinggalkan puasa, ya, ataupun memandang remeh saja ibadah puasa, ya. Sebab apa? Nantilah nak puasa ketika umur telah dewasa ataupun nantilah ketika telah tua. Adakah kita ni boleh sampai umur kepada usia tua? Belum tentu lagi, ya. Sebab ada di antara, ya, setengah orang lah yang mana mereka ini sampai kepada usia tua dan kemudian rasa menyesal sebab telah mensia-siakan masa, ya, tidak menunaikan ibadah puasa dengan sebaiknya ketika mereka ini berada dalam usia remaja, ya. Jadi penyesalan berlaku ketika mereka telah pun memasuki usia emas,
ya, wal billah min dzalik ya. Jadi anak-anak remaja sekalian kena jaga puasa daripada hari ini lagi ya. Dan kita lakukan ya dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kalau kita jaga ya, kita taati perintah-perintah Allah ini, Allah akan meredai kita. Allah akan hadiahkan ketenangan pada jiwa-jiwa kita insya-Allah. Baiklah ya, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ciri yang kedua ya sebagai anak yang solehah ialah menjaga aurat. Aurat ni merupakan perkara yang sangat penting dalam kehidupan seorang wanita ya. Kita mempunyai tanggungjawab untuk menjaga aurat kita dengan sempurna. Jadi pada peringkat awal ni anak-anak sekalian kena faham dulu konsep menutup aurat dengan betul ya, supaya tidak berlaku kesilapan kita dalam memahami berkaitan dengan batas-batas aurat dan sebagainya. Jadi dalam bab aurat wanita ini kita kena faham ya, menutup aurat itu bukan hanya menutup kepala sahaja. Jika difahami macam begitu ya, maka adalah ya anak-anak perempuan, kaum wanita yang mendedahkan lengannya, tangannya ya, ataupun mendedahkan kakinya ya. Jadi perkara ini kita perlu faham dengan sebaik-baiknya ya. Allah telah mendidik kita, memerintahkan kepada kita ya, supaya menjaga aurat ya. Khusus dalam surah An-Nur ayat 31 ya, Allah memerintahkan kepada para wanita ya supaya melabuhkan tudung ke dada ya. Jadi maknanya kalau pakai tudung pun anak-anak nak berfashion macam mana pun boleh pakai ya tudung, tetapi pastikan tudung itu boleh menutup bahagian dada kita ya, memenuhi tuntutan syariat seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jangan kita meremehkan perkara-perkara begini ya. Dalam bab aurat ini sendiri ya, kalau kita tengok pakaian dan sebagainya pun sudah ada garis panduan bagaimana pakaian yang kita boleh pakai ya. Anak-anak perempuan sekalian, dalam kegairahan kita ya nak bergaya ya dengan pakaian-pakaian cantik dan sebagainya, kita kena ikut garis panduan yang telah ditetapkan berkaitan dengan aurat ya. Jadi nak beli baju ya seluar ya, pastikan baju itu longgar ya, tidak ketat ya, tidak nipis hingga menampakkan tubuh badan dan juga tidak mengikut bentuk badan kita. Jika mengikut bentuk badan, maka tidak menepati konsep menutup aurat. Walaupun cantik pada pandangan manusia ya, tapi kita tak nak pandangan manusia ni, kita pentingkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi perkara ini pun Rasulullah telah sentuh ya berkaitan dengan pakaian ini, yang mana Rasulullah sebut ada wanita ya yang berpakaian tetapi seperti tidak berpakaian. Jadi bermakna di sini pakaian mereka itu terlalu ketat, tidak memenuhi syariat, nampak tubuh badan dan sebagainya ya. Maka golongan ini tidak dapat, bukan hanya tidak dapat masuk syurga ya, tetapi tidak dapat mencium bau syurga, sedangkan bau syurga itu dapat dicium dalam jarak sekian-sekian. Malanglah ya anak-anak perempuan sekalian kalau kita ini terlalu sangat mengagungkan fashion ya, sampai membelakangkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi pilih pakaian yang menutup aurat ya. Jangan takut, jangan rasa tidak selesa ya dengan pakaian menutup aurat. Walaupun kita pakai ya pakaian yang sempurna menutup aurat ini, tetap juga kelihatan manis ya dan sopan bagi setiap mata yang memandang ya. Malah apa yang Allah redha itu sebenarnya itulah yang terbaik untuk kita para wanita ya. Jadi sama-sama kita jaga aurat kita ya. Aurat ini bukan hanya dijaga waktu keluar rumah saja, kita juga jaga aurat ini ketika kita berada dalam rumah ya, ketika ada yang bukan mahram bersama-sama dengan kita. Jadi persoalan ni ya perlu difahami dengan mendalam supaya kita dapat menghayati, mempraktikkan dalam kehidupan kita seharian ya. Jadi kita tak nak nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita gagal untuk memenuhi ya tuntutan menutup aurat dengan sempurna ya. Jadi saudara-saudari, anak-anak yang dirahmati oleh Allah sekalian ya, mudah-mudahan ya kita dapat mengamalkan
tuntutan syariat ini dengan sebaik mungkin. Kalau sebelum ni ada melakukan kesilapan, ada yang tidak sempurna, tidak mengapa, kita perbaiki lagi dan terus perbaiki lagi sehinggalah menepati apa yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Baiklah saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ciri yang seterusnya yang perlu ada pada seorang anak perempuan yang salihah ialah menjaga hati. Jadi anak-anak perempuan yang salihah ini perlu pandai menjaga kebersihan hati. Perlu selalu bersihkan hati daripada sifat-sifat yang tidak baik. Jadi kena keluarkan sifat-sifat mazmumah daripada hati dan masukkan sifat-sifat mahmudah ataupun sifat-sifat yang terpuji dalam hati kita. Jadi hati ni sangat penting. Kebersihan hati itu adalah suatu perkara yang sangat penting, sangat utama dalam kehidupan kita. Sebab kebersihan hati ni menjadi penentu kebaikan diri kita tu sendiri. Sebab Rasulullah SAW dah sebutkan dalam tubuh manusia ini, dalam jasad manusia ini ada seketul daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Jika daging itu buruk, maka buruklah seluruh jasad. Daging itu ialah hati. Jadi nak menentukan kebaikan diri kita itu adalah hati. Sebab tu kita kena jaga betul-betul hati kita anak-anak sekalian. Setiap hari kita kena mengawasi hati kita, mengawal hati kita memastikan hati kita tu sentiasa berada dalam keadaan yang terbaik. Baik, berkaitan dengan hati ni sebenarnya kita mulakan dengan bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena selalu fikirkan yang positif apa saja yang telah Allah tentukan, Allah berikan untuk kita walaupun pada pandangan kita perkara itu bukan perkara yang kita ingini bukan perkara yang kita kehendaki tapi jika ditakdirkan, diberikan kepada kita, diuji kita dengan sesuatu ujian, maka kita tetap kena bersyukur. Kita sebut Alhamdulillah, terima kasih Allah, kita buat sujud syukur. Dan juga bila dalam keadaan begitu yang memberi kita ketenangan sebenarnya. Jadi kalau anak-anak sekalian mengamalkan perkara ni, kita tidak ada perasaan untuk memberontak, merungut, tidak puas hati dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sentiasalah mencari yang positif di sebalik segala takdir yang telah ditentukan dan hati kita insya-Allah akan menjadi tenang. Saudara-saudari, anak-anak yang dirahmati oleh Allah sekalian, dalam menjaga hati ini kita juga kena menjaga hubungan dengan sesama manusia, iaitu berbaik sangka dengan sesama manusia di samping berhati-hati Jadi dalam hal ini kita selalu mestilah melihat kebaikan-kebaikan dalam diri orang lain Jangan mencari keburukan. Kadang-kadang kita dalam kehidupan ni mungkin ada yang dia suka melihat keburukan berbanding kebaikan. Bila berbicara, cari apa keburukan orang itu. Dia tidak cari apa kebaikannya. Jadi di situ sebenarnya sikap seperti ini mendatangkan keburukan kepada diri sendiri. Malah hati pun tidak bersih. Hati penuh dengan sifat mazmumah. Wal'iyazubillah min dhalik. Jadi cari kebaikan dalam kehidupan kita, termasuk dalam diri orang lain. Kita tidak mahu ada perasaan benci, ada perasaan iri hati, ada perasaan dengki kepada orang lain, terutamanya apabila Allah takdirkan Allah berikan suatu anugerah, suatu rezeki, suatu kejayaan kepada orang lain. Bila kita tahu, jangan kita rasa tidak puas hati, jangan kita rasa dengki. Sebaliknya kita pun kena bersyukur. Kita ucapkan Alhamdulillah, terima kasih Allah kerana kurniakan kepada dia rezeki yang baik. Mudah-mudahan saya juga dikurniakan rezeki yang sama ataupun rezeki yang lebih baik. Kita kena doakan begitu anak-anak, supaya bila kita biasakan diri kita, jadikan sebagai tabiat mendoakan kebaikan untuk orang lain, maka doa itu akan kembali kepada diri kita insya-Allah. Baik jadi kalau kita mampu untuk mendoakan kebaikan untuk orang lain tanpa rasa iri hati
tanpa rasa dengki dan sebagainya, itu pun dah kira first class, hati first class insya-Allah ya. Jadi sama-sama kita jaga hati kita ya anak-anak sekalian. Dan juga kalau kita melihat dari sudut hati ini ya, perlu kepada penjagaan dan yang rapi ya oleh kita pada setiap hari, kerana hati ini dia ada kecenderungan ya, ada waktunya kita akan mudah mendengar bisikan-bisikan negatif ya, supaya menghakimi ya, dan juga menghakimi ataupun uh, memandang keburukan ya seseorang dalam melakukan suatu urusan kehidupan ya. Sebagai contoh ya, kita seolah-olah dapat melihat dalam hati orang lain ya. Ketika itu dia buat penilaian. Contohnya seorang tu hatinya tidak baik, hatinya tidak ikhlas ya, hatinya sentiasa ada rasa riak, suka menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Seolah-olah kita ini dapat melihat terus jauh ke dalam hatinya. Sedangkan kita tidak ada keupayaan itu. Ya, hanya Allah sahaja yang boleh melihat ke dalam hati manusia. Sebab itulah kalau ada bisikan-bisikan begitu dalam hati kita, kita cepat-cepat beristighfar. Astaghfirullahalazim. Ya, kita mohon keampunan daripada Allah, mohon petunjuk daripada Allah supaya hati kita tidak terpedaya ya, dan terus terbuai dengan perasaan-perasaan negatif begitu terhadap orang lain. Kita tengoklah kebaikan saja ya, tidak perlu mencari-cari kejahatan orang lain. Sebaliknya apa yang perlu kita buat? Yang perlu kita buat anak-anak sekalian, kita lihat dalam diri kita sendiri, kita bermuhasabah. Adakah perkara-perkara buruk ya yang ada dalam diri kita, sifat-sifat buruk ya, tingkah laku buruk yang perlu kita ubah ya kepada yang lebih baik. Jadi sibukkan diri dengan bermuhasabah dalam perkara-perkara yang berkait dengan diri kita sendiri ya, bukan menilai, menghakimi orang lain ya. InsyaAllah hati kita akan tenang. Jadi hati ni, dalam bab hati ni anak-anak sekalian, kita kena banyak mendidik, kita kena banyak melatih ya, dari semasa ke semasa. Kita tak boleh rasa letih ataupun putus asa. Ya, kadang-kadang dah dididik hari ini okey, tiba-tiba esok hati itu tersilap pula ya, buruk sangka pada sesiapa ya melakukan kesilapan. Ya, itu dikira sebagai latihan, tidak mengapa ya. Kita terus juga dengan istighfar, astaghfirullahalazim ya, bimbinglah aku ya Allah ya ke jalan kebenaran. Latih tiap-tiap hari tanpa jemu. Insya-Allah satu ketika Allah anugerahkan kita hati yang bersih, hati yang baik ya, yang sentiasa mencari kebaikan insya-Allah. Baiklah ya anak-anak yang dikasihi sekalian, ya kita teruskan dengan ciri yang seterusnya. Ciri yang perlu ada ya pada anak yang salihah yang seterusnya ialah menjaga lidah ataupun menjaga lisan ya. Ini pun satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia ya, sebab Allah menganugerahkan pada kita lidah ya, dan ada fungsi lidah itu supaya kita menggunakan pada jalan kebaikan. Jadi Rasulullah sendiri pun dah memberi garis panduan pada kita ya. Kita ada dua pilihan sahaja, iaitu berkata baik ataupun diam ya. Jadi bermakna di sini jika kita boleh bercakap perkara-perkara yang baik, kita teruskan. Tapi kalau kita rasa jika kita bercakap itu akan mendatangkan keburukan, maka kita kena berhenti ya, beristighfar dan membetulkan ya. Baik, jadi dalam bab menjaga lidah ini ya, kita kena berusaha bersungguh-sungguh mendidik ya lidah dan lisan kita supaya tidak menyakiti orang lain ya. Janganlah sampai ada orang yang takut untuk berjumpa dengan kita. Kalau nampak kita, orang tu lari ya, lari ke tempat lain, tidak mahu berjumpa dengan kita. Kenapa agaknya? Ya mungkin juga kalau dia jumpa kita ya, dia akan menjadi seorang yang murung tiba-tiba. Dia jadi mudi tiba-tiba kerana mulut ataupun lidah ya yang menuturkan perkara-perkara yang tidak baik dan menyakiti hatinya. Jadi jangan sampai berlaku perkara-perkara begitu dalam kehidupan kita ya. Jadi biarlah kita ini sentiasa menjaga tutur kata kita ya, bercakap perkara yang baik-baik yang menyenangkan hati orang lain ya. Kalau kita buat begitu setiap hari, Rasulullah kata itu merupakan satu sedekah kita
ya, kita dapat pahala sedekah dengan hanya tidak menyakiti orang lain ya dalam urusan seharian kita. Jadi kita buatlah ya perkara ini dengan cara yang paling terbaik yang kita mampu, dengan menjaga lidah kita, menjaga lisan kita. Lidah kita ni saudara-saudari, ya, kita nampak tidak bertulang ya, tetapi umpama pedang ya. Lidah kita boleh memasukkan kita ke syurga, lidah juga boleh memasukkan kita ke neraka. Wal'ayazubillahi min dzalik. Ya, jadi kita kena gunakan dengan cara yang betul ya supaya tidak diberi ya balasan yang buruk pada masa hadapan ataupun di akhirat nanti ya. Wal'ayazubillah min dzalik. Ya, jadi dalam bab menjaga lidah ataupun lisan ini sebenarnya turut berkait ya, kita perlu menjaga penulisan kita. Itu pun mewakili lisan. Jika ingin menulis sesuatu ya di media sosial sekarang ni, maka kita berhati-hati, tulislah perkara-perkara kebaikan yang bila orang baca itu memberikan ilmu, memberikan kebaikan kepada mereka. Jangan tulis perkara-perkara yang menyakitkan, yang menimbulkan perbalahan, ya, menimbulkan perselisihan, menjejaskan ukhuwah. Jangan tulis perkara-perkara seperti mencaci orang lain ya, ataupun mengeji orang lain, menyindir orang lain ya, bukan sikap seorang Islam begitu. Jadi anak-anak sekalian, anak yang solihah sentiasa menjaga tutur kata ya dan berhati-hati dalam berbicara ya. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Baiklah saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seterusnya ya. Ciri yang perlu ada pada seorang anak perempuan yang salihah ialah mempunyai sifat malu dalam diri. Yang ini pun suatu perkara yang sangat penting ya. Sifat malu dalam diri ini kalau menebal, kalau banyak itu lebih bagus ya. Sebab apa? Sifat malu ini boleh menjadi pendinding kita daripada melakukan kesilapan, maksiat, perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Jadi kita ikut uswah hasanah ya, suri teladan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Rasulullah ini sangat pemalu orangnya ya, dan Rasulullah mengajar kita supaya menghiasi diri kita dengan sifat malu. Apatah lagi kita ni wanita, kita ni perempuan ya. Jadi kita kena ada sifat malu supaya maruah diri kita ya, kehormatan diri kita dapat dijaga dengan sebaik-baiknya ya. Jadi dalam bab membicarakan tentang sifat malu ni sebenarnya kita kena melihat ya, mengkaji kisah-kisah yang terdahulu bagaimana ya yang diceritakan dalam Al-Quran, terutamanya sebagai contoh kisah anak perempuan Nabi Shu'aib dalam surah Al-Qasas ayat 23 hingga 25 sebagai contoh, yang mana diceritakan bahawa anak-anak perempuan Nabi Shu'aib ini sangat tebal rasa malu dalam diri mereka ya, dan diceritakan bagaimana mereka ini boleh menahan diri, bersabar, menahan ternakan mereka, tidak mahu berasak-asak ketika mahu mengambil air untuk diberi minum kepada binatang ternakan ya. Mereka tidak mahu berasak-asak dengan kaum lelaki, malah membiarkan kaum lelaki itu siapkan dahulu, dan kemudian apabila lelaki beredar barulah mereka akan mengambil giliran. Dan perkara ini disaksikan oleh Nabi Musa alaihissalam sehingga Nabi Musa membantu mereka. Dan diceritakan juga ya berkaitan dengan anak-anak perempuan Nabi Shu'aib ini bahawa mereka apabila datang untuk menjemput Nabi Musa alaihissalam ke rumah mereka sebagai wakil daripada ayahanda mereka yang menjemput Nabi Musa, mereka datang dalam keadaan malu-malu, penuh dengan sifat malu untuk menyampaikan jemputan itu. Jadi anak-anak sekalian, inilah contoh ya yang perlu kita teladani, kita ikut ya sikap pribadi puteri-puteri Nabi Shu'aib ini. Mudah-mudahan hidup kita ini, diri kita ini terpelihara daripada fitnah yang tidak kita ingini ya, insya-Allah. Jadi dalam dunia moden sekarang ni lagilah ya anak-anak sekalian, kita terdedah dengan pelbagai cabaran yang mana kita sendiri pun takut untuk memikirkannya. Ya, mungkin anak-anak boleh tengok dalam internet ya, di Facebook ya,
Instagram dan sebagainya, media sosial sekarang ni boleh kita lihat ya bagaimana keadaan wanita yang telah hilang rasa malu. Apa yang mereka pertontonkan ya kepada khalayak ya, dan ini sangat menyedihkan kita ya. Kita yang melihat pun terasa amat malu ya. Kita beristighfar, kita doakan mudah-mudahan Allah memberi kesedaran, Allah memberi hidayah petunjuk kepada mereka untuk kembali berubah kembali ke pangkal jalan dan kepada kebenaran ya. Jadi inilah yang mampu kita lakukan ya. Sebab apa? Kalau kita lihat ya, tanpa rasa malu dalam masyarakat kita hari ini, pastilah akan berlaku huru-hara ya, akan berlaku keruntuhan moral yang sangat dahsyat, keruntuhan akhlak yang kita tak sanggup untuk hadapi ya. Jadi anak-anak perempuan ya yang sudah dapat menendahan berkaitan dengan perkara ini ya, sudah maklum bahawa kepentingan sifat malu ini tidak dapat kita nafikan ya dalam menjaga diri kita sendiri, maka kita kena memperhebatkan ya, memperhebatkan persediaan diri kita ya dengan sifat-sifat malu yang kukuh dalam diri ya. Jadi ini menjadi penghalang, jadi benteng untuk kita. Kita tak akan buat benda-benda yang Allah larang, yang Rasul larang, kerana apa yang Allah larang itu ya perkara-perkara yang tidak baik. Kalau kita malu pada Allah, kita tak buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat benda-benda yang baik saja, yang Allah redha, yang Rasul redha, insya-Allah ya. Jadi jangan kita buang sifat malu tu, sebaliknya kita bina lagi ya. Kita kukuhkan lagi dalam diri kita. Sifat malu ni memberi kebaikan yang sangat banyak kepada kita, insya-Allah. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan teruskan ya perbincangan kita dengan membincangkan ciri yang seterusnya ya. Ciri yang seterusnya ini ialah berbakti kepada kedua ibu bapa. Jadi anak perempuan yang solehah ini mestilah ada ciri ini ya. Mereka ini ada kesungguhan, ada keazaman ya untuk berbakti kepada kedua ibu bapa. Ya, sebab apa? Sebab kita ni hidup di dunia ni sekali saja. Ya, dan ibu bapa kita pun tiada yang lain. Itulah ibu bapa kita, tiada galang gantinya. Jadi kita nak buat yang terbaik. Ya, kita taatilah kedua ibu bapa kita santunilah kedua ibu bapa kita jagalah kedua ibu bapa kita layanilah ibu bapa kita dengan sebaiknya. Ya, kita pandanglah wajah kedua ibu bapa kita dengan pandangan penuh kasih sayang ya, dan juga kita cubalah korbankan apa saja ya, sama ada harta, wang ringgit, masa, tenaga kita untuk kedua orang tua kita ya. Dan walaupun kita korbankan sebanyak mana pun, sebenarnya kita masih belum berupaya untuk membalas segala kebaikan, segala jasa, segala pengorbanan ibu bapa kita kepada kita selama ini sepanjang hayat kita ya. Jadi cuba ambil peluang yang Allah beri pada kita untuk berbakti pada ibu bapa kita semasa mereka masih hidup ataupun sesudah mereka meninggal dunia ya. Lakukanlah yang terbaik, jangan berkira dengan ibu bapa kita, jangan jadi anak derhaka ya. Dan kita teruskanlah berbakti itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan menganugerahkan keberkatan kepada kita ya. Keberkatan ni satu perkara yang penting yang tak boleh dibeli dengan wang ringgit ya. Dan keberkatan ini kita mungkin tidak nampak pada mata zahir, tapi kita dapat rasai dalam hati kita. Jadi semua nak keberkatan ini ya. Sebab apa? Bila ada keberkatan ini, kita akan rasa ya, hati kita sentiasa tenang, hidup kita sentiasa lapang. Allah anugerahkan ya kemudahan-kemudahan dalam kehidupan kita, dan kita tidak ada keserabutan ya, fikirkan banyak masalah ya, sentiasa dibebani dengan pelbagai masalah yang tidak habis-habis dan sebagainya, kerana asbab berbuat baik kepada ibu bapa kita ya. InsyaAllah bila kita dapat redha ibu bapa kita, kita juga akan dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala ya. Mudah-mudahan bakti kita pada kedua ibu bapa kita itu memberikan keberkatan kepada hidup kita di dunia, dan seterusnya mampu
untuk membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi anak-anak sekalian, rebut peluang untuk berbakti kepada kedua ibu bapa kita supaya nanti kita juga dikurniakan anak-anak yang soleh solehah yang turut menghormati dan mentaati kita serta berbakti kepada kita ketika kita telah berada pada usia tua terutamanya. Ya, baiklah anak-anak yang dirahmati oleh Allah dan saudara-saudari sekalian, uh, ini merupakan ciri-ciri ya yang perlu ada pada anak-anak yang salihah dan kita cubalah ya renung-renungkan dalam diri kita. Adakah kita telah mempunyai ciri-ciri ini? Ya, jika kita telah ada, alhamdulillah, kita mantapkan lagi, ya kita tambah lagi nilai baik ya dan terus lagi berusaha ke arah yang lebih baik. Tetapi andainya kita belum lagi mempunyai ciri-ciri ini, maka kita kena terus berusaha ya dari hari ke hari. Bermula hari ini ya kita cuba untuk menjadi anak yang salihah, anak yang terbaik ya, anak yang mampu membawa kedua ibu bapa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sampai di sini dulu untuk kali ini. Insya-Allah ada rezeki kita bertemu lagi. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.